Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur, alhamdulillah. Pagi yang barakah kita dah mula dengan solat subuh kan. Mudah-mudahan sebelum itu dah dimulakan dengan solat sunat. Kemudian kita dah mula baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Kemudian kita baca Asmaul Husna yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah Asmaul Husna, nama-namanya yang mulia, nama-namanya yang baik, nama-namanya yang terpuji. Fad'uhu biha, maka serulah, panggillah, sebutlah, memintalah, merayulah biha dengannya, iaitu dengan nama-nama Allah Asmaul Husna. Masya Allah, di sana Nabi SAW pula bersabda, sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. 100 kurang 1, Nabi kata. Masya Allah. Nabi kata di sisi Allah ada 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang membacanya, barang siapa yang menghayatinya, barang siapa yang beramal dengan 99 nama Allah, Nabi kata dakhalal jannah, dijamin syurga. Subhanallah. Kerana itu pada waktu pagi saya mesti mulakan dulu kuliah Riyadhus Salihin kita. Kalaupun nanti kita akan berpindah kepada waktu malam, kerana saya juga nanti akan mula sibuk menguruskan anak-anak untuk ke sekolah. Dan ramai guru-guru pun tak boleh hadir, kan, ramai juga ibu bapa tak boleh hadir kerana jam 7 hingga jam 8 ni waktu memang waktu yang peak hour lah untuk kita menguruskan anak-anak ke sekolah. Walau bagaimanapun kita akan memastikan dalam satu hari kita mesti baca Asmaul Husna. Kerana Nabi dah sebut siapa yang menghafal, menghayati, membaca, kan, kalaulah kita belum sampai tahap menghayati, memahami, sekurang-kurangnya kita berada pada tangga yang pertama, iaitu kita membaca Asmaul Husna dan juga menghafal. Nabi sebut dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Subhanallah, alhamdulillah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, terima kasih kepada semua yang hadir, sahabat-sahabat dunia akhirat, sahabat-sahabat syurga sekalian. Hari ini adalah kuliah Riyadhus Salihin, siri yang ke-61. Betul ya, Encik Suami? Siri yang ke-61. Ada yang baru hadir hari ini. Macam mana saya tahu? Sebab ada yang bertanya, Ustazah mula kuliah ni pukul berapa? Ada yang baru hadir hari ini. Hari ini dah siri ke-61, bermaksud jika anda ingin mengikuti kuliah Riyadhus Salihin yang kita gunakan kitab ini, kitab Riyadhus Salihin ini, anda boleh tengok daripada siri yang pertama. Siri penuh ada di page Ustazah Asma dan juga Instagram juga ada. Ni kuliah Riyadhus Salihin ataupun channel YouTube rasmi, cari saja Ustazah Asma Harun official, sokong dan subscribe kan channel YouTube rasmi. Okey, Riyadhus Salihin yang bermaksud taman orang soleh. Taman orang soleh. Kita nak jadi orang soleh. Apa maksud soleh? Orang yang baik. Subhanallah. Dan memang di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang baik akan masuk syurga. Syurga untuk orang-orang yang saleh. Min ibadikas salihin. Min ibadihas salihin. Daripada min ibadikas salihin. Daripada hamba-hambanya. Hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi nama kitab ini Riyadhus Salihin, iaitu Taman Orang Saleh, yang disusun, yang ditulis oleh Imam Nawawi, ulama kabir, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, seorang alim, seorang yang saleh, seorang yang wara, seorang yang zuhud, waliullah. Jadi, Masya Allah, dalam kitab ini kalau kita belajar sampai akhir, kita boleh nampak ya, kitab ni masih panjang lagi. Ni baru kita baca. Sekarang kita bab yang ketiga. Bab yang pertama berkenaan dengan ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan. Bab yang kedua iaitu bab taubat. Dan sekarang kita masih lagi dalam bab sabar. Saya rasa dah lebih 20 siri. Kerana memang Imam Nawawi menyusun banyak hadis Nabi, banyak ayat Al-Quran, terutamanya hadis Nabi berkenaan dengan bab sabar. Dan setiap kali kita belajar setiap hadis yang berkaitan dengan sabar, kita akan dapat pengertian, maksud, kefahaman yang berbeza. Jadi insya-Allah tuan-puan sekalian, sebagaimana yang kita sebut semalam, saya nak cuba hari ini kita habiskan lebih kurang 4 hadis.
minggu depan lebih kurang dalam 3-4 hadis hari Isnin, sebab kita hari Isnin sehingga Khamis sahaja, sebab hari Jumaat kita beri laluan kepada kuliah yang telah pun kita terikat dengan IKIM jam 10. Jadi Tuan Puan kita cuba ya manfaatkan masa pada hari ini untuk habiskan. Jadi sahabat-sahabat di IG dan juga di FB, Masya Allah, boleh tag nama sahabat-sahabat yang lain untuk hadis sama. Tag satu nama sahabat pun jadi. Kalau tag 5 sahabat lagi baik. Tag 10 sahabat lagi baik. Ataupun tekan butang share. Dan saya nak ucap terima kasih kepada semua yang sentiasa beri star kan di FB. Di IG dia tak berkesan. Di IG tak berkesan, dia tidak memberi efek lah, tetapi happy. Okey, tak apa. IG tak apa, tak bagi. Sebab nanti takut penuh sangat star. FB sahaja dia ada monetize. Maksudnya daripada star tu, ia adalah infak. Ia bernilai 5 sen dolar dalam Malaysia dan 20 sen untuk satu star. Jadi daripada hasil infak tuan-puan sekalian, kami akan manfaatkan untuk kerja dakwah dan kerja amal. Itu juga antara kaedah sumber yang kami bayar gaji pekerja. Alhamdulillah. Baiklah muslimin muslimat sekalian, pada kali ini kita akan sambung hadis, kita akan baca hadis yang ke subhanallah, tadi saya tanda lepas tu saya tutup sekejap. Hadis yang ke 26 ya. Hadis yang ke 27. Oh tidak, kejap. Bukan. Okey, kita akan baca hadis yang ke 23. Hadis yang ke-23. Hadis ke-23 kita akan baca sepintas lalu hadis yang ke-23. Kerana hari tu saya dah baca, lepas tu kita terpaksa delete, iaitu hari Isnin. InsyaAllah hadis ini subhanallah tuan-puan sekalian, Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan orang yang memilih sabar. Dia boleh lepaskan marah, dan memang betul orang tu buat salah dan dia boleh marah. Bukannya dia marah bukan pada tempatnya, dia boleh lepaskan kemarahan. Tuan-puan kena faham, kita kena bezakan marah yang dibenarkan syarak, marah yang tidak dibenarkan syarak. Marah ini ada waktunya wajib marah. Kalau tak marah berdosa. Apabila ia melibatkan maruah agama, apabila melibatkan maruah Nabi SAW. Tetapi marah yang macam mana? Bukan mengikut hawa nafsu. Disalurkan kepada pihak berwajib, ditegur dan ditegaskan, kan diberi amaran dengan baik, bukannya pergi pukul orang tu, bukan pergi maki hamun orang yang hina Islam, orang yang hina Rasulullah, tetapi amarah itu melalui saluran yang betul. Dipertegaskan, kadang-kadang buat demo, kan nak beri amaran, jangan berani menghina kan agama Islam, menghina apa jua hukum hakam dalam Islam, menghina Nabi SAW. Dan marah juga perlu apabila seseorang itu menghina kita, mungkin menghina suami kita, menghina isteri kita, menghina anak-anak, tetapi bagaimana bentuk marah itulah yang menentukan bahawasanya marah tersebut diberi pahala. Marah adalah fitrah yang tidak boleh dibuang. Kalau siapa tanya, Ustazah macam mana nak buang sifat marah? Tak boleh buang, itu fitrah. Marah boleh diuruskan. Ada waktunya harus marah. Ada waktunya harus, maksudnya dia tengah-tengah. Ada waktunya sunat marah. Ada waktunya makruh marah. Ada waktunya haram marah. Apabila marah itu dikuasai hawa nafsu, disusuli dengan apa? Mulut maki hamun, mulut menghina, kan, mulut menjatuhkan maruah, mulut itu telah pun menyakiti, disusuli tangan pula pukul dan sebagainya. Subhanallah tuan-puan sekalian. Sebab itu kadang-kadang kita perlu mengukur bila kita tengok seseorang marah, adakah marah itu dari sudut yang perlu ataupun marah itu bukan pada tempatnya. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, janganlah rasa selalu berdosa, rasa bersalah, menyalahkan diri apabila kita kadang-kadang itu marah kepada anak, kan, marah kepada suami, suami marah kepada isteri. Cuma setelah kita rasa berlebihan, kita nak buat kayu ukur. Susah nak tahu bila dia dah over gini-gini, kan. Kadang-kadang kita bukan boleh switch off. Bila tengah marah, off. Kan, bukan mudah sebegitu sebab ia adalah hati. Tetapi tidak ada garislah pemisah yang jelas tu, kan, bila overdose, bila okey, bila sini. Tetapi sekiranya kita rasa telah berlebihan, istighfar dan mohon maaf.
sama ada secara person ataupun secara umum. Macam itulah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Hadis yang ke-23 dalam bab sabar, ia merupakan hadis yang ke-47 dalam kitab Riyadhus Salihin. Jadi macam itulah susunannya, hadis ke-47 dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis yang ke-23 dalam bab sabar. Bayangkan untuk bab sabar saja 23 hadis. Lebih daripada separuh dah. Jadi sebelum itu, sebab itu bab yang sebelum ini cepat habis. Sebab hadis yang dikumpulkan tidak sebanyak dalam bab sabar. Kerana kita juga tahu bahawasanya sabar adalah pintu ke syurga. Ada satu pintu syurga yang namanya babus sabr. Babus sabr. Pintu sabar. Masya Allah. Okey, saya bacakan saja, kita tak tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat ikut ya. Bila saya baca, sahabat-sahabat juga baca hadis ni. Hadis juga adalah wahyu Allah melalui Nabi, ilham perkataan Nabi. Jadi dapat pahala ya baca. Okey, ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muaz bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfizahu da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yughayyirahu minal huril ain ma sya'. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Ia diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Beliau berkata ia adalah hadis hasan. Subhanallah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Maksud hadis Nabi ini, sahabat-sahabat boleh share ya, perkongsian supaya lebih ramai yang hadir. Masya Allah, sekarang lebih kurang dalam 5,000 lah. Campur Instagram dan campur juga FB. Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Alhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. InsyaAllah kita cuba ajak lagi lebih ramai untuk hadir mendengarkan hadis wahyu daripada Allah. Okey, maksudnya adalah hadis Nabi yang bermaksud diriwayatkan daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang mengekang kemarahan sedangkan dia mampu melepaskannya, yakni dia boleh bertindak ke atas orang yang dimarahinya. Contoh, siapa yang orang yang kita mampu lepaskan marah? Siapa? Anak-anak. Anak orang lain tak mampu kita lepaskan marah. Anak sendiri mampu. Walaupun anak orang lain tu kita nak marah, geram apa anak orang lain buat tu. Tapi sebab anak orang tak boleh. Subhanallah. Bayangkan macam ni lah tuan-puan sekalian. Kita ngajar, kan? Kita ngajar anak kita Al-Quran. Kemudian jiran pun hantar anak dia juga belajar Al-Quran dengan kita. Beza tahap marah kita. Walaupun kesalahan yang sama, kesilapan yang sama, yang berulang-ulang yang sama. Masya Allah. Kalau anak ni, kita boleh marah. Ya Allah, gini, kalau geram tu cubit gini. Tapi bila tiba giliran jiran, anak jiran, dahlah jiran ni selalu bagi kuih, jiran ni selalu bagi karipap, jiran ni selalu bagi macam-macam. Boleh marah tak? Walaupun kesalahan sama. Dia sebenarnya bukan tak boleh marah, dia auto tak marah. Dia jadi auto tak marah. Kadang tu nak marah, tapi sabar tu lebih tinggi berbanding sabar pada anak tu. Kan? Siap mak orang sebelah ni, puji pula kita jiran sebelah ni. Terima kasihlah. Ajar anak saya sama-sama. Minta maaf lah ya mana yang kurang. Lembutlah ustazah ngajar. Anak saya kata ustazah tak pernah marah dia. Saya kalau ngajar anak saya cik nak marah. Tak apa, biasalah budak-budak belajar Quran. Kita tak boleh kasar sangat. Kau main lagi. Anak kita pun terlopon tengok mak dia cakap. Sebab dengan dia kena marah. Subhanallah tuan-puan sekalian. Nak kata ia normal, bukanlah benda tu normal, tetapi itulah ujian dan cabaran kepada orang yang di bawah kita, di bawah kekuasaan kita.
Memang tuan-puan sekalian, kita lebih mudah untuk melepaskan marah. Masya Allah. Anak kita tumpahkan air, memang cepat je kita nak marah. Kadang-kadang dah geram, tengah penat, tengah stres, ditumpahkan air Milo pula tu, atas kapet ke atas sofa, ui meluap-luap lah marahnya. Kadang tu tak ada sempat apa, dah pergi pukul. Geramnya kan dah cakap, hati-hati apa semua, kenapa minum dekat sofa ni? Kenapa minum kat kapet ni? Kan? Kenapa tak minum dekat meja tu? Terus je, cubit sikit ke geram kan? Kadang tu tempit. Tak tahulah tu kan jadi kat saksa. Tapi sebaliknya, jika anak jirannya datang sama dengan omak omak tu baru je beri kuih talam, apa-apalah kan, dalam 2-3 hari lepas datanglah singgah kan, masuklah kejap-kejap, budak suka air Milo kan, buat air Milo ni kan, Masya Allah, tiba-tiba tumpahlah pula atas sofa tu, kan, tak marah tak apalah, nama pun budak, kita kata. Jangan dimarahnya, biasalah kan, dengan senyum tu pergi ambil kain lap, tak apa nanti saya settle ni, boleh hilang ni, tak ada apa ni, dunia belaka ni, kan main lagi. Anak pun bukan melalak, kelopong tengok mak macam malaikat. Biasa macam raksasa kan, akan bertempik jadi dinosaur lah, jadi Ultraman ke kan. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, kadang-kadang kita fikir itulah cabaran. Bila kita berhadapan dengan orang yang di bawah kita, anak, kadang suami terhadap isteri, kita lebih mudah untuk melepaskan marah. Tapi perhatikan tuan-puan sekalian, Masya Allah, apa yang hadis Nabi sebutkan. Sebab itu dia sangat special orang yang begini. Nabi sebut apa? Sesiapa yang mengekang kemarahan sedangkan dia mampu melepaskannya. Anak jiran tak mampu, kan tak dapat kuih kuih talam. Tapi anak sendiri mampu dilepaskan. Masya Allah, yakni boleh bertindak ke atas orang yang dimarahinya. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyerunya di atas kepala seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala akan menyeru namanya di akhirat kelak, di atas sekalian makhluk di mahsyar kelak. Subhanallah. Sehingga Allah membenarkannya, memilih apa sahaja yang dikehendaki daripada kalangan bidadari syurga. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Siapa yang mampu mengengkang marah ke atas orang yang dia boleh lepaskan marah, orang yang di bawah kekuasaannya. Masya Allah, majikan terhadap pekerja, sesama staf kan dia ada ketua sekian-sekian. Tapi jangan salah faham, ada situasi yang perlu marah, perlu tegas dan sebagainya. Tetapi dalam situasi tertentu, dia mengekang kemarahan tu tuan-puan sekalian. Allah akan menyeru namanya di khalayak makhluk. Kita tak tahu berapa bilion di mahsyar kelak, di khalayak makhluk, untuk dia memilih apa yang dikehendaki dari kalangan bidadari syurga. Lalu kita bertanya, bidadari, Ustazah, kita perempuan takkan nak pilih bidadari? Itu untuk lelaki saja ke? Allah akan menyeru dan Allah beri dia pilih apa saja yang dia nak. Masa ni di mahsyar tuan-puan sekalian, belum masuk syurga, di mahsyar namanya diseru di hadapan para manusia. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan dia diberi pilihan membenarkan, Allah akan membenarkannya memilih apa saja yang dikehendaki. Tuan-puan sekalian, perbezaan besar antara perempuan dan lelaki, perempuan suka dilihat, lelaki suka melihat. Itu satu sudut lah, bukan secara kesimpulan, bukannya overall. Tapi nak sebut dari satu sudut, perempuan suka dilihat, lelaki suka melihat. Atau umur 70, dah tak ada gigi dah. Dah gugur, makan pun dah tak selera manuk, makan tak selera, baca Quran pun dah tak larat kan, semayang pun dah duduk. Tapi bila kek luar tu kan, melinteh lah. Contoh je ni, bukan semua ya. Melinteh lah ada orang perempuan seksi pakai kotat, lawa pula tu, orang muda bergotah. Mata tu kan tiba-tiba teranglah pula, celiklah pula, nengok. Nengok, bukan semua ya saya nak cakap. Memang ujian bagi orang lelaki, suka melihat. Dan paling suka dia lihat adalah wanita. Berbanding kalau dia nengok keindahan alam ko, keindahan bunga ko, tengok binatang ko. Tapi paling daya tarikan kuat bagi lelaki adalah wanita. Masya Allah. Betul ni.
Memang Nabi sebut. Keluar nugori lah pula. Saya duduk nugori 9 tapi saya ganung. Nabi sebut tuan-puan sekalian. Boleh cakap ganung memang suka. Nabi sebut. Nabi kata, tidak ada fitnah yang aku takuti setelah kewafatanku yang ditinggalkan kepada kaum lelaki. Tidak ada fitnah yang aku takuti yang setelah kewafatanku melainkan fitnah wanita terhadap lelaki. Dan Nabi sebut, sesungguhnya fitnah yang pertama yang diturunkan kepada Bani Israel adalah fitnah yang datang daripada wanita. Fitnah bukan maksudnya tuduh orang tu buat sekian-sekian. Fitnah di sini adalah ujian. Bagi lelaki yang soleh, yang beriman, dia tahu wanita adalah fitnah ujian yang paling hebat. Sebab itu lelaki yang soleh, dia belajar menundukkan pandangan. Ada pula orang lelaki cakap, ustazah, kan ada yang cakap pandangan pertama tu macam joki lah. Joki tu kan maksud dia rezeki. Pandangan kedua tu yang berdosa. Masa tengok tu kira rezeki lah. Istilah tu salah. Dia bila dah tahu rezeki, dia kata dah tengok kali pertama jangan kali. Bila tengok tu jangan kali. Sebab kau dah kali kedua tu berdosa. Jadi kali pertama jangan kali, tengok je. Berdosa tuan-puan sekalian. Subhanallah, tengok aurat wanita hari ni lagi susah nak jaga tuan-puan sekalian. Kalau ibu ayah dah biasakan anak-anak di rumah tengok TV yang mana terdedah aurat, kan, tengok cerita-cerita Mak Saleh, anak pula main game pula ada perempuan kartun tu yang seksi. Perempuan kartun kartun ustazah, bukan perempuan yang botol. Tapi tengok game hari ini, perempuan seksi tu macam manusia, bahkan seksi lebih dahsyat lagi. Kalau mata tu dah biasa kita biarkan anak kita dalam rumah, tengok cerita-cerita Korea, tengok K-pop, memang seksi. Bila dah keluar di alam betul, pergi ke shopping complex, pergi berjalan-jalan, tengok yang botol-botol seksi, mereka tak rasa apa-apa. Tak rasa nak tunduk. Mereka kata dah rasa biasa. Dosa dah rasa biasa, tak rasa pahit, tak rasa malu. Tapi bila dalam rumah kita pun jaga anak kita. Bila ada cerita yang tak elok, kita cakap tak elok ni, ada perempuan seksi ni. Kan cerita drama Melayu kita pun ramai pelakon wanita Melayu kita yang seksi sangat, pakai atas lutut, pakai ketat dan sebagainya. Saya pun tak bagi anak-anak tengok drama Melayu. Sebab apa? Kalau mata dah biasa kita latih anak tengok perkara maksiat, bila kat luar, dia selamba dia tengok. Tapi bila dia tak biasa, anak-anak kita ni tak biasa. Sebab dia akan keluar, kita tak boleh sekat anak dalam rumah. Ada waktu kita bawa pergi kat luar. Ada waktu kita pergi makan kat restoran. Tapi, tuan-puan sekalian, sebab dia tak biasa, bila dia tengok, dia macam ni. Kita boleh tengok. Sama ada anak perempuan, anak lelaki, bila dia tengok, dia tak ada tengok atas bawah, tak ada. Dia terus ada sifat malu. Malu pada mata. Ketika melihat perkara yang maksiat, malu itu segera tundukkan pandangan. Saya bukan kata tak boleh ada TV. Kat rumah saya pun ada TV. Tapi kita pilih rancangan. Astro memang dah lama lah tak ada bertahun-tahun. Samalah enjoy ke HBO. Semua tu tak ada lah. Tapi ada yang boleh connect dengan YouTube. Yang mana kita boleh pilih tuan-puan sekalian rancangan apa yang anak kita boleh tengok. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, yang saya nak sebutkan di sini, orang lelaki tadi suka melihat. Kalau dia mampu mengawal pandangan mata, ternampak ya? Astaghfirullah. Bukannya tutup tapi nampak macam ni. Astaghfirullah. Nampak mata tu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mata tengok. Ada pula orang lelaki kata dia pakai spek hitam. Sebab apa? Kalau dia tak jaga pun tak nampak. Dia tengok atas bawah pun sebab spek hitam dia boleh nampak. Allah Maha melihat. Allah ya basir. Allah ya syahid. Yang Maha menyaksikan. Manakala ujian bagi perempuan pula suka dilihat. Suka dilihat tuan-puan sekalian. Sebab itu kalau kita lihat daripada hadis ini, Nabi SAW sebut apa tuan-puan sekalian? Nabi SAW sebut tentang dia boleh memilih mana-mana bidari syurga. Orang lelaki suka melihat perempuan-perempuan lawa, perempuan cantik, perempuan seksi. Kadang pagi perempuan dia tak lawa tapi bagi lelaki lawa. Sebenarnya semua wanita menarik. Jangan ada di kalangan perempuan wanita yang dongar sekarang ni, alah ustazah saya tak menarik, tak ada orang tengok.
Tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat, para wanita khususnya, ada hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, sesungguhnya wanita itu apabila keluar daripada rumahnya, mak syaitan akan memperhiaskannya. Dilihat cantik bagi pandangan mata lelaki. Walaupun kita kata, alah ustazah, cik dah tua, tak ada siapa nak tengok. Cik pakai macam pun tak ada orang tengok. Tak, cik. Sekarang ni, makcik-makcik kadang tu nenek-nenek wan-wan ni, daripada belakang tu nampak umur 18. Betul ni, nampak umur 17, 18 dari belakang lah. Kan main lagi jalan, melawar, kan bawa handbag. Tapi kalau tengok depan, bukan 17, 71. Tengok depan, nenek orang 81. Kadang tu pandai bergaya kan. Nak sebut dari belakang pun jadi daya tarikan dah orang perempuan. Bukan saya nak kata, kalau macam tu tak boleh keluar lah ustazah. Siapa kata tak boleh keluar? Saya pun keluar pergi mana-mana duduk khalayak ramai. Tapi kita pandai jaga diri. Pandai jaga diri. Pakai pakaian yang baik. Pakaian yang longgar. Subhanallah. Tapi kalau lelaki tetap melihat dengan pandangan nafsu, kita tak berdosa. Yang berdosa dia lah. Kan? Berdosa dia lah. Sebab kita dah jaga dah. Kita dah pakai elok dah. Tuan-puan sekalian, wanita-wanita di zaman Rasulullah juga sentiasa berada di khalayak ramai. Kalau kita baca kisah sahabat Nabi Asma binti Abu Bakar, dia bekerja apa? Berniaga menjual. Kan? Sahabat Nabi yang bernama Asma junjung. Sahabat Nabi ni kakak kepada Sayyidatina Aisyah kan. Junjung susu, pergi jual, pergi perah susu, pergi bertani, buat kojok-kojok. Subhanallah. Pernah satu ketika Asma sedang junjung susu ni nak pergi berniaga ni, selisih dengan Nabi dengan para sahabat. Jalan kaki di bawah terik matahari. Sebab itu kita memang tak salah wanita duduk berniaga tepi jalan. Tapi jaga diri. Pakai elok-elok. Ini tak, pakai kotak, pakai menarik, pakai sendat, pakai singkat. Tapi bila orang kacau, marah. Kan bila ada orang lelaki, piwik, ada lelaki nengok, marah pula apa nengok-nengok. Dah pakai untuk ditengok. Lepas tu marah pula. Tapi kalau kita pakai memang tak nak ditengok. Kan kita dah pakai elok, longgar semua. Tapi tetap ditengok. InsyaAllah tak berdosa. Jangan rasa keluar berdosa, tak keluar-keluar lah dia. Tu keluar cakap nunggori ni tuan-puan sekalian. Okey. Saya nak sebut tadi, lelaki suka melihat, perempuan pula suka dilihat. Ini cabaran bagi wanita. Supaya dia berpenampilan bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, bukan untuk menarik perhatian terutamanya lelaki. Subhanallah. Ada perempuan keluar pakai apa? Pakai ni mata, bulu mata ni. Ada yang lukis sikit, buat bentuk sikit. Kan dia pun pakai celak ni. Tuan-puan sekalian wanita pakai celak, pakailah tebal macam mana sampai macam mata panda sekalipun kan. Golap mata panda tu kan. Pakailah tebal macam mana, lawa macam mana. Pakai dalam rumah. Ustazah, celak kan sunnah bagi lelaki. Bagi perempuan tak sunnah kok. Ya, tapi kat rumah. Saya ustazah kalau tak pakai tu kan, orang tegur lah sebab daripada dulu memang pakai. Orang kata tegur, kenapa ni? Dah tak lama kok. Kan sakit ke? Orang kata sakit ke? Kenapa? Sebab ustazah mata saya memang kalau tak pakai ni. Saya kata kalau pakai celak, tapi tak nampak macam pakai celak. Memang tak nampak. Tak ada tambah-tambah pula. Cuit, tambah sikit. Cuit ni. Kalau memang niat sunnah, jangan sampai jadi maksiat. Kalau niat ibadat, jangan sampai jadi maksiat. Kalau Allah Maha tahu tujuan apa hati tu. Nak suruh mata jadi nampak menarik ke? Nak suruh nampak elok, cantik ke? Tuan-puan sekalian, kejadian Allah, ciptaan Allah sempurna. Kenapa kita nak tambah-tambah lagi ya? Kenapa kita nak ubah-ubah lagi ya? Tak cukup cantik, tak cukup lawa, tak cukup elok, tak cukup terletak ke kening kita. Tak cukup elok ke bentuk mata sampai kita nak kena lukis-lukis lah pula. Tuan-puan sekalian, kalaulah kat rumah, saya akan tanya, puan kat rumah macam tu juga pakai, lepas tu bentuk. Tak adalah ustazah kat rumah. Kat rumah tak ada, nak masak, nak ni. Habis tu tujuan sebenarnya apa? Masa itulah dia mula untuk jujur. Tujuan untuk diperlihatkan indah. Untuk orang luar, bukan untuk suami. Kat rumah tak adalah pula pakai nak tidur malam pakai kan. Kelip-kelip depan suami sebelum tidur. Ustazah, sebelum tidur 5 minit je. Lepas tu berkeruh dah dia. Rugi pakai. Kat luar tu kan ramai orang tengok.
Tuan-puan sekalian, kadang-kadang tu memanglah kita cakap, tak ada, saya bukan tujuan tu untuk keyakinan diri dan sebagainya. Kenapa keyakinan perlu dibina dengan sesuatu tambahan-tambahan? Keyakinan diri adalah dalaman. Keyakinan diri adalah sesuatu hati kita. Kita yakin dengan Allah ciptakan kita bagaimana. Keyakinan boleh dibina dengan apa? Dengan ketenangan diri kita. Dengan ilmu yang ada. Dengan pandai bawa diri. Itulah akan terdiri dan akan terbangunnya keyakinan yang sebenar. Dan yakin orang terhadap kita. Allah yang campak dalam hati orang tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya kan pernah keluar berjalan, tiba-tiba kan ada seorang budak lelaki. Dia naik basikal dalam taman ni. Saya tak pernah jumpa budak lelaki tu. Kan, anak lelaki ni. Dia berhenti basikal. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah Asma kan? Ya, saya Ustazah Asma. Lepas tu dia tegur tu dengan keyakinan tu. Umur baru 12, darjah 6. Saya jarang jumpa budak lelaki yang level confident macam ni. Dan dia punya PR sangat bagus. Dia cakap, Ustazah, subhanallah. Dia kenalkan nama dia. Nama saya ni, saya anak jiran nombor ni. Sebab saya baru pindah rumah baru juga. Saya tak kenal lagi jiran-jiran yang jauh. Okey, subhanallah. Ya Allah. Lepas tu dia kata, Ustazah, dah tak lama dah sekolah nak buka. Betul. Kan, contohnya nama dia Hakim. Kan, betul Hakim, dah lama dah. Bimbang juga kan Ustazah, dalam keadaan COVID sekarang ni. Betul. Tapi berperingkat Ustazah. Dia punya borak tu macam orang dewasa, orang besar. Tapi berperingkat Ustazah, bukan semua masuk serentak. Betul. Saya ni sampai terkelu, betulkan je. Ya, betul. Saya kata, Ustazah doa-doa lah ya, selamat semuanya. Kan, COVID sekarang ni apa semua. Lepas tu ada yang dia ucap, dia kata, Ustazah, tahniah ya. Tahniah kenapa? Bayangkan, anak lelaki umur 12 tahun boleh berhenti basikal, nak borak dengan saya, nak tegur. Lepas tu ucap tahniah dengan ada satu perkara yang dia follow. Tahniah ya Ustazah. Terima kasih. Saya sampai, tak apa Ustazah, jumpa lagi. Dah dekat maghrib, nanti lambat solat maghrib. Dia kata, Okey Hakim, jumpa lagi. Saya lepas tu kan, jumpa suami macam terpinga. Bang, budak lelaki tu tadi kan bang. Oh, memang hebat lah. Lepas tu suami saya daripada jauh dia tengok cara budak tu bercakap. Betul, abang pun tengok pelik. Memang luar biasa. Dia punya PR dia pelik. Dan takdir Allah saya bertembung pula dengan mak dia. Saya kata, ya Allah puan, anak puan luar biasa. Umur 12 tahun, ramai budak-budak tak berani nak tegur saya. Jumpa malu apa semua. Dia boleh tegur saya, boleh borak. Dia ada keyakinan diri yang hebat. Didikan puan misi hebat. Macam mana boleh didik anak ini? Kan keyakinan yang Allah beri dalam hati dia. Masya Allah. Tetapi hari ini ramai manusia membina keyakinan yang fake. Dia membina keyakinan yang palsu dengan penampilan diri. Dia bina keyakinan, dia raih daripada manusia. Bersandarkan daripada harta. Bersandarkan daripada kedudukan. Bersandarkan dengan pujian. Bila manusia puji, dia confident. Dia letakkan keyakinan diri pada penampilan, pada kereta yang dia pakai, pada handbag yang dia bawa, pada pakaian dia bawa. Bukan keyakinan dalaman. Bukan yakin dengan Allah. Allah, hasbi Allah. Ya Allah, engkau ada. Tidak ada siapa yang aku takut. Aku akan berani berhadapan. Bukan aku yakin kerana pakaian aku yang hebat. Aku yakin bukan kerana handbag yang mahal yang aku bawa. Bukan kerana iPhone yang aku pegang. Lalu jadi confident saja. Subhanallah. Kerana semua itu palsu. Bila datang ujian, bila datang hinaan, bila datang cemuhan, kita hancur. Rupanya kita bina keyakinan, kekuatan diri di atas keyakinan yang palsu. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dimata Allah. Bukan saya menafikan pentingnya penampilan. Penampilan itu penting. Kita kena jaga biar seiring. Tetapi keyakinan dalaman tidak boleh dirobohkan dengan kata-kata hinaan manusia. Kerana dalaman itu adalah yang pure. Pure, kan? Pure tu asli, yang mahal, pure. Betul tak Ustaz? Itulah kan. Confident salah pun tak apa. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, saya nak kembali kepada ayat, lelaki suka melihat, maka jaga mata, tundukkan pandangan yang haram, terutamanya tarikan kepada wanita. Wanita pula suka dilihat, akhirnya mereka menampilkan diri
dengan sama ada dengan kasut dia ke, dengan handbag dia ke, dengan gelang-gelang dia ke, dengan cincin-cincin dia. Bukan kata tak boleh ya. Saya pun pakai. Saya pakai gelang, saya pakai cincin. Tapi waktu kuliah kan saya takut menarik perhatian. Kadang-kadang tu saya buka lah. Kan handbag tu pun, Coach. Kan, bukan kata tak boleh bawa Coach, boleh. Bukan kata tak boleh bawa Bonia ke apa yang mama, bukan tak boleh. Tetapi dalam keadaan hati tu kena jaga. Kan, kadang-kadang tu kita rasa suka dilihat, suka memperlihatkan. Perempuan suka memperlihatkan. Sebab itu nikmat di syurga kelak berbeza. Sebenarnya saya nak kaitkan ni, kan sebab Nabi SAW sebut, bagi orang yang mengekang marah, kepada orang dia boleh lepaskan marah, Allah akan menyeru namanya. Kita baca hadis Nabi, ada yang baru masuk. Kita baca hadis Nabi, Allah akan memanggil namanya di hadapan khalayak makhluk untuk dia diberikan pilihan membenarkan memilih apa saja yang dikenaki daripada kalangan bidadari syurga. Lelaki di akhirat kelak, masuk di dunia pun dia tertarik kepada wanita. Di akhirat, di syurga pun dia tertarik. Perkara yang paling dia tertarik adalah bidadari. Walaupun banyak nikmat di syurga, tapi bidadari bagi lelaki. Tetapi perempuan pula, kita wanita-wanita yang baik, yang jaga diri kita di dunia, kan pakaian, penampilan dan sebagainya, Masya Allah tuan-puan sekalian, supaya tidak menarik perhatian, menaikkan hawa nafsu dan sebagainya, kita akan dipandang di dalam syurga kelak. Subhanallah, kita akan jadi bidadari dan ketua bidadari. Subhanallah, dalam satu riwayat menggambarkan kedudukan wanita syurga, sehingga Ummu Salamah pernah bertanya, ya Rasulullah, mana lebih utama, wanita dunia ataupun bidadari syurga? Nabi kata wanita dunia lebih utama daripada bidadari syurga. Dalam satu riwayat menggambarkan, apabila bidadari syurga, lalu maka subhanallah, bidadari syurga ni terlalu indah tuan-puan sekalian, tiada tergambar. Sekiranya digambarkannya, sekiranya wanita bidadari syurga mengeluarkan suaranya di dunia, betapa merdunya suara bidadari syurga. Pengsan, orang lelaki pengsan, perempuan pun mungkin pengsan, sebab indah sangat. Sekiranya diperlihatkan sedikit sahaja wajahnya di dunia, bila waktu malam, malam umpama siang. Jika pada waktu siang, maka matahari akan tenggelam. Nak kata indah tak tahu macam mana. Wangian bidadari syurga ini sekiranya menitik air matanya, kan, ataupun air peluhnya ke dalam lautan. Lautan menjadi kasturi, wangi sangat. Tak terbayang tuan-puan macam mana cantik dan indahnya bidadari syurga. Tetapi apabila wanita syurga menjadi bidadari syurga, menjadi ketua bidadari syurga, Masya Allah, apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Sirna. Apa dia? Kecantikan bidadari tadi tak jadi tak nampak. Sebab betapa Allah meningkatkan indah kecantikan wanita dunia menjadi bidadari syurga, dia jauh lebih cantik daripada bidadari syurga. Subhanallah. Kerana apa? Bila ditanya kepada Rasulullah kenapa? Kerana wanita dunia berperang dengan hawa nafsunya, berperang dengan apa yang dilarang Allah, apa yang diperintah Allah. Kerana itu keindahan. Manakala bidadari syurga, mereka tidak ada hawa nafsu untuk menentang Allah. Mereka tidak diuji dengan perintah dan larangan Allah. Sebab bidadari. Memang mereka makhluk syurga. Tetapi namanya manusia, namanya wanita, dia makhluk dunia. Dia berperang sentiasa dalam mentaati Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka boleh jadi bidadari syurga. Dia berkali-kali ganda indah daripada bidadari. Sebab itu tuan-puan sekalian, di syurga, di dunia kan wanita suka dilihat suami memang puji dia. Di syurga kelak wanita akan diperindahkan sehingga dia menjadi ketua bidadari syurga bagi suaminya, dan dialah yang sentiasa dipandang, dilihat oleh suaminya. Jadi begitulah tuan-puan sekalian fitrahnya. Di dunia lelaki suka melihat, Allah beri dia bidadari. Di dunia perempuan suka dilihat, Allah jadikan dia bidadari. Indah, cantik. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, hadis ini bukan untuk lelaki saja. Sebab kita tengok di kalangan bidadari, ustazah, perempuan takkan nak bidadari juga? Tak, perempuan akan jadi seseorang yang indah dan suka dilihat, terutamanya kepada suaminya. Ustazah, saya tak ada suami di dunia. Allah akan beri suami yang terbaik di syurga. Ustazah, saya tak suka suami sekarang kat dunia. Takkan nak jumpa dia lagi? Boring lah jumpa orang sama kat dunia. Kan, dekat saya dah 30 tahun tengok muka suami ni. Dah jomo dah ustazah. Dalam syurga besok tengok dia lagi kok. Saya kata, kenapa acik? Acik tak suka ke suami ni kan? Tak nak suami yang sama kok. Bukanlah tak suka ustazah. Kan, kok boring lah kan? Kok lah boleh tukar suami lain.
Saya jawab, "Acik sayang tak suami ni?" "Sayang." Saja tanya kan. Kadang-kadang makcik-makcik ni suka tanya saja-saja tu. Dia bukan saja, ada terlintih lah tu kat hati kan. Saya kata kat syurga kelak tak ada istilah boring. Apa yang di dunia ni yang kita rasa boring apa semua tu, kat syurga tak ada boring. Jemu tak ada, boring tak ada, ngantuk tak ada, makan tak konyang, makan tu sedap selalu. Kan kita kat dunia, kalau makanan yang sedap sekalipun, tapi sebab dah kenyang, tak sedap makan. Makanan favorite makan apa? Saya antara yang suka kan, saja cakap ni kan nanti ada orang hantar. Suka tu, pavlova tu kan. Sekali-sekala bolehlah makan, mahal pavlova tu. Tapi kalau time dah kenyang sangat, tak ada sedap dah pavlova tu. Tapi dekat syurga besok, yang rasa kenyang tu, dia tak ada. Makannya sedap, makannya sedap. Perasaan jemu, boring tu tak ada. Tak ada jemu. Jadi makcik jangan risau, takkan jemu jumpa. Tapi ada isi yang tanya, "Ustazah, 30 tahun sabar dengan dia Ustazah. Nanti jumpa dia lagi ke?" Dia uji dalam perkahwinan. Suami ada akhlak buruk. Saya kata, "Makcik jangan risau, puan jangan risau. Allah beri apa yang terbaik. Jangan fikir bab jumpa lagi tak suami tu, jumpa tak lagi ni. InsyaAllah ada bahagian masing-masing. Mungkin insyaAllah suami tu masuk juga syurga, tapi berada di tingkatan yang berbeza. Ada bahagian dia. Dan insyaAllah tak akan jumpa apa yang kita tidak suka. Jadi jangan fikir-fikirlah. Yang kena fikir, confirm syurga kau pakcik." Kan makcik tu tanya, "Ustazah, kan kat syurga besok jumpa lagi tak pakcik tu?" Kenapa? Sabar, banyak sabar. Makcik rasa tak boleh dah kalau jumpa lagi. InsyaAllah makcik Allah paling tahu apa yang paling perlu kita dapat, apa yang paling layak. Yang saya nak tanya makcik confirm syurga ke? Yang makcik duk cakap takut jumpa suami, fikir diri sendiri makcik. InsyaAllah nanti Allah beri yang paling kita tahu, yang paling kita perlu, apa yang layak untuk kita. Alhamdulillah tuan-puan dimati Allah sekalian, al-hurun in. Pengajaran daripada hadis ini kita digalakkan supaya mengekang marah. Nilai sebenar kemaafan itu diambil ketika seorang itu mampu membalas atau bertindak. Kekuatan, kemampuan dan kemantapan peribadi akan menjadi jelas dalam situasi yang getir apabila kita mampu mengekang kemarahan. Saya rasa dah pukul 8, kita kena berhenti. Kita mula pun tadi 6.50. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, saya ingin mengajak dan melancarkan tabung derma kilat. Bukan kilat sangatlah, besok-besok. Tabung derma untuk kita mengumpulkan dana. Siapa yang tengok live saya petang semalam, kita ada buat street dakwah, kita ada turun ke pusat gelandangan, yang mereka ini bukan sekadar beri makan perut, beri juga makanan hati rohani. Dia ngajar di situ, ramai yang masuk Islam, gelandangan masuk Islam. Mereka ngajar Quran, mereka ngajar solat, mereka ngajar wuduk, mereka ngajar ilmu fardu ain. Subhanallah tuan-puan sekalian, kami sendiri tim tolong tengok petang semalam adalah dekat FB Ustazah dan IG page Ustazah Asma Harun. Jadi di situ memerlukan dana lebih kurang 70,000 untuk siapkan renovation taman ilmu yang mereka bina. Jadi insya-Allah kan tuan-puan sekalian, mari sama-sama kita menderma. Kita ada kongsi ataupun pergi je ke page ataupun IG cari tekan saja link Toyib Pay ada kan untuk menderma kepada pusat ini. InsyaAllah kami NGO Sahabat Amal akan ambil amanah tuan-puan sekalian, memastikan sampai siap taman ilmu tu, sampai berjalan taman ilmu itu. InsyaAllah mereka buat kerja kat sana menggunakan masa, tenaga, wang ringgit. Dan insya-Allah kita tak mampu buat seperti mereka, menyantuni, mengajar, uruskan asnaf, fakir miskin dan sebagainya. Tetapi biarlah kita jadi sebahagian daripada mereka dengan membelanjakan sedikit harta, RM5, RM10. InsyaAllah besok di hadapan akhirat kelak, yang mana Nabi SAW sebut sadaqatun burhanun. Hadis sahih tuan-puan sekalian. Sadaqatun burhanun, sedekah adalah saksi. Sedekah adalah saksi. Burhanun, saksi, bukti. Subhanallah, yang mana sedekah akan bersaksi di mahsyar kelak. Tempat-tempat yang kita hantar sebegini akan jadi saksi di hadapan Allah kelak, bahawasanya kita sebahagian daripada apa yang mereka usahakan. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan mendapat manfaat. InsyaAllah hari ini ada kuliah ya Ustaz? 10.30 ada satu kuliah, 10.30 ya. Ada satu kuliah tuan-puan dimati Allah sekalian yang bertajuk, saya pun tak ingat, ada satu lagi live ya. Nantilah tengok pukul 10.30. Jumpa lagi kuliah Riyadhus Salihin pada Isnin minggu depan. Berdamai dengan takdir.
Tajuk yang sangat indah, berdamai dengan takdir. InsyaAllah 10.30 ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Tuan-puan sekalian, AH adalah jenama saya, Asma Harun. Ini tudung Ustazah Asma Harun. Ada saiz kalau siapa yang baru nak belajar. Ngam-ngam ikut syarat tutup aurat. Tapi tudung macam ni saiz, mungkin ada yang baru nak hijrah, baru nak cuba. Tak ada masalah, yang penting cukup syarat menutup aurat. Jubah juga baik Ustazah Asma juga AH. Mana dah butangnya? AH Ustazah Asma. Hari ini adalah hari yang terakhir, 30 September. Ada jualan yang less sampai 50%. Hari terakhir hari ini jualan sehingga 50%. Saya nak jemput pergi ke website ustazahasmaharun.com ataupun ke ke online Shopee, kedai Shopee kita namanya Gallery UAH. Gallery UAH. Di sana anda akan tengok ada banyak pilihan pakaian, telekung, makanan sunnah, buku dan pelbagai produk. Jam azam pun ada, macam-macam. Ada potongan sehingga 50%. 50% ada produk tertentu. Kan, ada yang 40%, ada 30%, ada 20%. Hari ni hari terakhir. Ya, sebenarnya sale yang tak pernah dibuat sampai 50%. Sebelum ni paling tinggi pun 30%. Ia sempena hari lahir saya 22 September hari itu. Jadi kita 22 September berakhir sehingga 30 September iaitu hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang. Setiap pembelian adalah pemberian. Kerana setiap kali anda membeli, ia adalah anda sedang memberikan infak sebahagiannya. Kerana ia adalah termasuk jualan amal. Setiap jualan itu insya-Allah sebahagiannya akan masuk kepada gerak kerja NGO Sahabat Amal Care, dan juga itulah juga jadi sumber untuk bayar gaji pekerja-pekerja, staf-staf yang menggerakkan kerja amal dan kerja dakwah. Subhanallah, terima kasih. Dekat Shopee pun sale. Ya, dekat Shopee pun sale. Ada, saya sebenarnya nak suggest abaya. Muslimat sekalian, abaya cantik, berkualiti, memang daripada Saudi, bukannya jahit di Malaysia. Ada pilihan abaya yang tidak keterlaluan. Saya juga suka pakai abaya, dan biasanya abaya dijual dalam 300 lebih, 200 lebih. Percayalah, sungguh. Biasanya abaya begitu, lagi yang import ni. Tetapi abaya baik Ustazah Asma, Masya Allah, tuan-puan sekalian, yang cantik, yang agak cantik, yang agak macam kelas, high class, hanya lebih kurang dalam 120 lebih. Biasa orang jual 300 lebih. Paling murah pun kadang 200 lebih. Dan yang ada abaya yang harga 80 lebih, 90 lebih. Tapi percayalah, abaya ni dia memang tak kedut, tak nampak, dan mudah selesa. Dia kan dia princess cut, sangat sesuai untuk muslimat sekalian. Masya Allah, harga yang sangat berpatutan. Nanti pergi. Abaya masih ada tak banyak stok sebenarnya sebab terhad. Dulu murah abaya. Sebab apa murah? Ramai pergi Mekah, ramai bawa balik kan. Tetapi kenapa dia jadi semakin mahal? Dia terhad nak masuk sebab tak ada mutawif masuk dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejadah eksklusif juga. Baik Ustazah Asma. Yang saya rasa tak ada sebab itu direct design baru. Terima kasih di atas support semua. Alhamdulillah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.